Kau perasan tak sekarang ni Nina banyak cakap video Cikgu Yaya kan? Alah Didi, tapi kan Nina ajar habis apa? Aku faham. Kau faham tak? Aku faham, tapi kan Nina tu dia ajar macam Cikgu Yaya kan? Best, aku faham. Tapi kan kau perasan tak Nina tu cantik juga. Nak belajar ke nak ngurau orang ni? Dah, jom kita belajar. Kau ni nak gurau pun tak boleh. Yelah Nana, jom. Hai, Assalamualaikum. Pada hari ini Nina akan mengajar kamu sejarah tahun 5 KSS Makan Tajuk 9 Identiti negara kita. Unit 9 Bendera Kebangsaan Malaysia Bahagian 2. Mari kawan-kawan, jom kita belajar. Sebelum kita belajar pada hari ini, kita kena tahu apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Objektifnya ialah 9+2+3 menerangkan makna warna dan lambang pada bendera kebangsaan. 9+24 menjelaskan etika penggunaan bendera kebangsaan. Kes 9.2.6 menjelaskan kepentingan menghormati bendera kebangsaan dan kes 9.2.7 menghuraikan kepentingan bendera kebangsaan sebagai simbol perpaduan. Sebelum ini kita dah belajar tentang sejarah penciptaan bendera kebangsaan dan apakah nama bendera kebangsaan kita. Ingat lagi tak? Ingat! Wah, bagus! Awak semua memang terbaik. Kawan-kawan, Nina ada satu teka-teki untuk kawan-kawan. Cuba kawan-kawan teka. Berapakah warna yang ada pada bendera kebangsaan negara kita? Masa dah tamat. Ya, jawapannya 4 warna, iaitu warna merah, warna biru, kuning dan putih. Siapa betul? Saya betul. Wah, ramainya. Tanya, anda memang terbaik. Kawan-kawan, setiap warna dan lambang pada bendera kebangsaan mempunyai makna yang tertentu tahu. Sebagai warga negara yang cinta akan negara, kita perlu mengetahui, menghayati dan menghormati setiap makna tersebut. Kawan-kawan nak tahu tak? Pada bendera kebangsaan kita ni, terdapat warna kuning, warna biru tua, warna putih, bintang pecah 14 dan 14 jalur, warna merah dan bulan sabit. Nina yakin kawan-kawan dah tahu dah maksud warna dan lambang pada bendera kebangsaan negara kita. Betul tak kawan-kawan? Tapi tak salah kan kita belajar untuk menambahkan lagi pengetahuan kita terhadap bendera negara kita. Jom, ni berdaulat, payung negara. Baiklah kawan-kawan, warna yang pertama ialah warna kuning. Warna kuning melambangkan kesetiaan kepada raja dan negara dan melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Seperti yang kita maklum bahawa warna kuning ni memanglah warna untuk diraja. Betul tak kawan-kawan? Biru perpaduan kami semua. Warna biru tua pula melambangkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum yang bersatu padu dan berusaha untuk memajukan ekonomi negara kita. Putihmu bersih, budi pekerti. Warna putih pula melambangkan kesucian dan keikhlasan. Dia juga melambangkan kesungguhan bagi mempertingkatkan ketahanan rakyat yang beradab. Warna putih di sini bermaksud rakyat Malaysia merupakan rakyat yang beradab sopan dan mengamalkan budi bahasa dalam pertuturan. Wah, bangganya Nina menjadi rakyat Malaysia. Merah mubara semangat wajah. Warna merah melambangkan keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran yang datang dalam kehidupan mereka. Lambang yang seterusnya ialah lambang bulan sabit. Seperti yang kita telah maklum, bulan sabit ni melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan Malaysia. Lambang yang seterusnya ialah bintang pecah 14 dan 14 jalur yang melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Kawan-kawan, senang je maksud warna dan lambang pada bendera kebangsaan negara kita kan? Semuanya ada pada lagu Jalur Gemilang. Jadi, apa lagi? Hafallah. Bila kita menghayati maksud dan lambang pada bendera kebangsaan, ia menjadikan kita sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab terhadap keharmonian serta kemajuan negara kita. Kawan-kawan, nak tak Nina ajar cara nak buat capan bendera kebangsaan? Wah, ramainya. Jom kita buat sama-sama.
Kawan-kawan, bendera kebangsaan ialah lambang kedaulatan dan kebesaran negara kita. Jadi bila kita mengibarkan bendera kebangsaan, ia dapat menyemarakkan semangat patriotik. Oleh itu, kita perlu menghormati bendera kebangsaan pada setiap masa. Kawan-kawan, terdapat beberapa etika penggunaan bendera kebangsaan yang perlu kita patuhi. Kawan nak tahu tak? Mari Nina terangkan. Kawan-kawan, apabila kawan-kawan menggantungkan bendera kebangsaan dalam bentuk gegantung, pastikan kedudukan bulan sabit dan bintang mestilah diletakkan menghala ke atas. Dan jalur membujur tu diletakkan di bahagian bawah. Cara kedua pula ialah bendera kebangsaan yang dipamerkan atau dilukis pada dinding. Mestilah diletakkan bulan sabit dan bintang di bahagian kiri apabila dipandang dari hadapan. Etika yang ketiga ialah apabila dijadikan bendera kebangsaan sebagai latar belakang tempat berucap. Bendera kebangsaan ni mestilah diletakkan lebih tinggi dan di belakang orang yang berucap. Etika yang seterusnya ialah sekiranya bendera diarak sebaris semasa perarakan, bendera kebangsaan ni hendaklah mendahului bendera-bendera lain. Jadi kawan-kawan, kita perlulah mematuhi etika penggunaan bendera ini sebagai tanda kita menghormati bendera kebangsaan negara kita. Kawan-kawan nak tahu tak? Individu yang melanggar etika penggunaan bendera kebangsaan ni boleh dikenakan tindakan undang-undang. Etika tu apa ya? Etika tu ialah garis panduan yang harus dipatuhi. Tapi kenapa kita perlu menghormati bendera kebangsaan negara kita? Kawan-kawan tahu tak? Kita perlulah hormat bendera kebangsaan negara kita sebabnya ia dapat memupuk semangat cintakan negara. Dia juga merupakan lambang kemegahan negara Malaysia. Mempunyai semangat yang terus meresap ke dalam jiwa. Dan ia juga merupakan lambang kedaulatan negara kita. Sebab itulah kita kena hormat bendera Malaysia. Ingat tu kawan-kawan. Bilakah kawan-kawan lihat orang naikkan dan turunkan bendera ya? Selalu kita tengok waktu perhimpunan sekolah, betul tak? Tapi kan sebenarnya bila kita nak naikkan atau turunkan bendera, ada etika yang perlu kita patuhi. Yang pertama, kita perlulah berpakaian kemas. Kedua, kita kena pastikan bendera tu tak melirik ke tanah. Ketiga, pastikan bendera berada dalam keadaan yang baik. Dan keempat, pastikan tali bendera kuat dan tidak mudah putus. Yang kelima, bendera hendaklah dinaikkan dan diturunkan secara perlahan-lahan dengan tertib. Semasa berkabung, iaitu tanda bersedia atas kemangkatan raja atau peristiwa tertentu, kita kena naikkan bendera sepenuhnya dan kemudian turunkan semula ke separuh tiang. Dan yang terakhir, apabila bendera sampai ke bawah, bendera hendaklah ditatang atau diletakkan di bahu. Jadi kawan-kawan, bendera kebangsaan ini merupakan simbol perpaduan setiap warga negara walaupun mereka berada di luar negara. Jadi sebagai tanda hormat dan bangga terhadap bendera kebangsaan, masyarakat perlulah mengetahui serta mengamalkan etika penggunaannya dengan betul. Tapi kan, apa yang kita nak buat ya kalau bendera tu dah koyak atau lusuh? Sebenarnya apabila bendera itu koyak dan lusuh, kita perlulah lupuskan dia tetapi secara tertib. Caranya adalah dengan membakar bendera tersebut di tempat yang tertutup. Kawan-kawan janganlah buat kat tempat terbuka. Nanti orang tengok ada yang salah faham pula. Tak pasal-pasal masuk penjara lah pula. Oleh itu, bendera kebangsaan ini penting sebagai lambang perpaduan negara kita kerana ia membangkitkan semangat patriotik kita supaya cinta dan bangga akan negara. Selain itu, ia merupakan lambang kesetiaan dan ketaatan kita dan ia merupakan lambang kemegahan negara. Ia juga merupakan lambang rasmi negara dan merupakan identiti sesebuah negara. Ia juga merupakan lambang kedaulatan negara kita. Jadi kawan-kawan, sayangilah bendera kebangsaan negara kita di mana juga kita berada. Ingat tu, kawan-kawan tahu tak? Sebenarnya bendera kebangsaan ni merupakan identiti bagi sesebuah negara yang merdeka. Jadi kita haruslah mengenali dan menghormati bendera negara lain demi keamanan sejagat. Kawan-kawan nak tahu tak apakah negara yang berada di Asia Tenggara yang telah merdeka? Tak tahu? Tak apa. Mari kita kenali sama-sama. Jom. Lekop merupakan bendera kebangsaan di negara Asia Tenggara. Ini ialah negara Malaysia. Yang kedua ialah Thailand. Ini ialah bendera Singapura. Yang keempat ini ialah bendera Indonesia. Yang kelima, bendera Myanmar. Keenam, bendera Brunei Darussalam. Ketujuh, bendera Kemboja. Kelapan, ini ialah bendera Timor Leste. Yang kesembilan, bendera Laos.
Ke-10 ialah bendera Vietnam dan yang terakhir sekali ni ialah bendera Filipina. Mengenali bendera kebangsaan negara lain dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita pada peringkat global. Sebenarnya kawan-kawan, apabila kita mengetahui sejarah, makna dan lambang pada bendera kebangsaan mendorong kita untuk mendaulatkan identiti negara. Kita mestilah berbangga melihat jalur gemilang berkibar di Malaysia dan di persada antarabangsa. Penting apabila kita rasa cinta akan negara, terutamanya pada diri kita sendiri. Apabila kita rasa cinta akan negara, secara automatiknya kita akan menghormati bendera kebangsaan sebagai satu cara untuk kita tunjukkan rasa cinta akan negara. Pada masyarakat pula, masyarakat akan mula memahami dan menghayati makna, warna dan lambang jalur gemilang dan akan sentiasa menghormati bendera kebangsaan walau di mana-mana mereka berada. Bagi negara pula, bendera kebangsaan ini merupakan sesuatu yang perlu dihormati sebagai lambang kemegahan negara kita. Jadi kawan-kawan, semarakkanlah rasa cinta akan negara dengan mengibarkan jalur gemilang di mana jua kita berada, tidak kiralah di rumah ataupun di sekolah dan sebagainya. Ingat tu, berkibarlah, berkibarlah, berkibarlah jalur gemilang. Ina sayang Malaysia. Ada sedikit latihan yang boleh kawan-kawan buat untuk menguji kefahaman kawan-kawan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Macam mana nak dapatkannya? Kawan-kawan boleh dapatkan di bawah di bahagian deskripsi video ini. Jangan lupa buat tau. Baiklah kawan-kawan, sampai sini sahaja Nina ajar kawan-kawan pada hari ini. Best ke? Seronok sangat belajar sambil dah tak sedar kelanya habis dah. Kau tu belajar ke? Kau tengok Nina Hihihi, best lah belajar dengan Nina dengan Cikgu Yaya. Nanti kan kalau ada kelas lagi, kau beritahu aku ya. Yelah Didi. Dah, jom kita balik, jom. Tunggulah aku. Oh, ya, jom.